PKP 3.0, mana moratorium dari kerajaan? Ugut penjawat awam meletak jawatan. Ini reaksi QPEX kepada Hadi. Kantoi, akhirnya dalam pujuk Tun M dibocorkan. Gempa, Zahid dedah Perikatan 3.0 bakal wujud. Kerajaan mesti memastikan bank memberi moratorium secara automatik selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan buat kali ketiga di negara ini. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, dia tidak pasti apa alasan Kerajaan Perikatan Nasional enggan mengumumkan pelaksanaan moratorium pinjaman tersebut. Dia yang menjadi salah seorang pengasas Parti Ikatan Demokratik Muda berkata, apabila PKP dilaksanakan, pendapatan rakyat terjejas lebih teruk selepas terkesan dengan situasi semasa. Hendak Seribu Daya tak mahu sejuta dalih, kerajaan harus laksanakan moratorium kepada pinjaman kenderaan dan bayaran rumah rakyat kepada bank. Tangguh sehingga 6 bulan akan datang. Ini perlu dilaksanakan segera. Bank tak akan rugi. Jangan buat cerita bahawa bank akan rugi. Tahun lepas selepas dilaksanakan PKP 1.0, bank tetap mencatatkan keuntungan walaupun pelindungan moratorium diberikan kepada rakyat, katanya. Bekas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Hannah Yeoh, turut menuntut agar moratorium automatik diberikan kepada orang ramai. PKP seluruh negara mesti disusuli dengan pengumuman moratorium pinjaman bank secara automatik, katanya di bidang sosial. Ketua Penerangan Muda Zaidil Baharudin berkata, antaranya ialah segera mengecilkan saiz kabinet seperti menggantung tugas menteri dan Timbalan Menteri Pelancongan yang dianggap bukan kementerian teras. Kementerian Pendidikan pula mesti mengumumkan pelan pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR yang jelas dan teratur. Misalnya memuktamadkan dan memaklumkan kepada sekolah-sekolah akan jadual TV pendidikan. Inilah juga waktunya untuk kerajaan memberi bantuan komputer riba seperti yang dijanjikan dalam belanjawan lalu bagi membantu pelajar, katanya. Selain itu, penguatkuasaan pematuhan prosedur operasi standard mesti meliputi semua tanpa mengira darjat atau pangkat seseorang. Turut dituntut muda ialah agar seluruh jentera kerajaan memberi fokus kepada usaha mengawal pandemik, menguruskan pembekalan pelindungan wabak, meneruskan proses pembelajaran dan menyelia sektor ekonomi. Sudah tiba masanya Perdana Menteri berdepan dengan soalan-soalan media, katanya. Pengerusi PKR Terengganu Azad Ismail pula berkata, kerajaan sepatutnya tidak membuat pengumuman PKP secara mengejut dan pada saat-saat akhir Ramadan. Disebabkan kesuntukan itu, rakyat yang sudah membuat persediaan awal bagi menyambut 1 Syawal akan berdepan dengan kerugian serta pembaziran. Amatlah malang kerana perbelanjaan besar rakyat itu akhirnya membawa kepada pembaziran ketara, katanya kepada Malaysia Kini. Sementara itu, Pemuda Amanah Lembah Pantai, Batu, Kepung, Bandar Tun Razak dan Bukit Bintang berkata, lebih setengah juta rakyat kehilangan punca pendapatan dan ribuan perniagaan terpaksa gulung tikar akibat pelaksanaan PKP 1.0 dan 2.0 lalu. Kata mereka, kerajaan wajib melaksanakan kembali skim bantuan tunai, subsidi upah dan moratorium menyeluruh secara automatik sehingga Disember tahun ini bagi menjamin kelangsungan hidup rakyat. Kami juga mendesak PKP 3.0 kali ini dilaksanakan bersandarkan data dan analisis saintifik yang tepat tanpa pilih kasih. Mana-mana premis perniagaan atau kilang yang melanggar SOP atau menjadi punca merebak wabak penyakit berbahaya perlu dikenakan tindakan termasuk ditutup atau dikuarantin sehingga semuanya disahkan selamat untuk operasi kembali, kata mereka dalam kenyataan yang dikeluarkan bersama. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX menyifatkan kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mahu penjawat awam meletakkan jawatan jika tidak menyokong kerajaan sebagai perkara tidak wajar dibangkitkan. Presiden Adnan Mat berkata, walaupun kerajaan dan kepimpinan tertinggi bertukar ganti, penjawat awam tetap setia dalam melaksanakan setiap dasar dan polisi yang diputuskan demi kebaikan rakyat dan negara dengan penuh profesionalisme. Walaupun setiap penjawat awam mempunyai ideologi dan pandangan politik masing-masing, QPEX percaya dan memberi jaminan bahawa penjawat awam sangat profesional dan berkecuali dalam melaksanakan tanggungjawab serta boleh membezakan kepentingan awam yang dipikul mereka. Tidak timbul isu sabotaj, bahkan penjawat awam kekal komited membantu kerajaan berdepan
mendepani cabaran disebabkan pandemik wabak penyakit berbahaya, katanya dalam kenyataan. Adnan berkata, semua pemimpin politik sepatutnya memberi keyakinan dan kepercayaan penuh kepada profesionalisme penjawat awam yang selama ini menjadi tulang belakang kepada pentadbiran kerajaan dan negara. Katanya semua pihak juga perlu berhenti membuat tuduhan serta memberi persepsi kononnya penjawat awam tidak menyokong atau mahu mensabotaj kerajaan. Gesaan agar penjawat awam yang tidak selesa dengan kerajaan semasa pada hari ini untuk melepaskan jawatan mereka seolah-olah memberi gambaran bahawa penjawat awam tidak amanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada rakyat serta negara. QPEX merasakan apa-apa perkara yang cuba mengaitkan profesionalisme penjawat awam ketika semua pihak sedang fokus mendepani cabaran penyakit wabak penyakit berbahaya adalah tidak wajar dan sesuai. Sepatutnya semua pihak perlu bekerjasama bagi mendepani cabaran agar kita semua boleh mara ke hadapan, katanya. Terdahulu Hadi mahu penjawat awam mengikut arahan kerajaan yang dikuasai parti yang memerintah walaupun mereka tidak menyokong parti yang membentuk kerajaan itu. Hadi berkata, sekiranya penjawat awam tidak selesa dengan kerajaan bukan daripada parti yang disokong mereka secara moral, mereka boleh meletakkan jawatan mengikut peraturan pegawai yang dikekalkan itu mestilah mengikut arahan kerajaan yang dikuasai oleh parti yang memerintah walaupun mereka tidak menyokong parti yang menjadi kerajaan. Secara moral, mereka boleh sahaja meletakkan jawatan dan tidak memegang jawatan mengikut kemahuannya, katanya di Facebook. Mereka yang menafikan Bersatu memujuk sokongan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad hanya perlu bertanya kepada Setiausaha Agung parti itu, Hamzah Zainuddin, kata Ketua Penerangan Jawatan Kuasa Penaja Pejuang, Ulia Aqamah Husamuddin. Dia berkata demikian sebagai maklum balas kepada Ketua Penerangan Bersatu, Wan Saiful Wan Jan, yang menafikan parti itu membuat tawaran kepada Mahathir yang merupakan penasihat pejuang. Usahlah menegakkan benang yang basah. Hakikatnya, masih lagi ada individu yang cuba menarik kami untuk pulang bersama Bersatu. Tanya saja Hamzah Zainuddin kerana beliau antara yang memujuk Dr. Mahathir kembali ke Bersatu. Namun prinsip kami bukan untuk dijual beli. Tidak mungkin kami termakan dakyah dari mereka yang pernah mengkhianati mandat rakyat. Penafian Wan Saiful bahawa Bersatu juga membuat tawaran untuk mengekalkan pemimpin dalam parti juga berlawanan dengan rakaman audio bocor yang didakwa suara Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menawarkan jawatan sebagai pertukaran untuk sokongan, kata Ulia Aqamah pada kenyataan. Wan Saiful telah menyangkal dakwaan Bersatu memujuk Mahathir itu sebagai tipu daya dan menegaskan sebaliknya pejuang perlu fokus terhadap apa yang dapat ditawarkannya. Ulia Aqamah berkata, Pejuang berbeza dengan Bersatu, berpegang teguh dengan prinsipnya. Kami bukan retorik semata-mata. Walau berjuang demi bangsa dan agama, kami memastikan tindakan kami selari dengan perbuatan kami. Kami menolak rasuah, salah guna kuasa dan enggan bekerjasama dengan mereka yang telah mengkhianati amanah rakyat. Kami kekal berprinsip tentang sebarang kepentingan peribadi dan sanggup hilang segala kelebihan jawatan dan keistimewaan, katanya lagi. Ulia turut menempelak Wan Saiful supaya memfokuskan terhadap kegagalan urus tadbir kerajaan Perikatan Nasional dari peningkatan kes wabak penyakit berbahaya yang tidak terkawal, campur tangan politik dalam urusan polis negara sehinggalah kepada masalah sosioekonomi rakyat Malaysia yang jelas tidak terbela dengan dasar dan keputusan kerajaan yang tidak kompeten, jelasnya. Kerana kalau cukup tempoh pilihan raya ialah pada tahun 2023. Pada ketika itu saya hampir pasti bahawa akan ada sesuatu yang akan berlaku pada UMNO sebagai sebuah parti induk orang Melayu dan Islam, di mana ketika itu akan ada Perikatan 3.0, bukan Perikatan Nasional. Jadi ini merupakan langkah yang baru, di mana kita lihat Sunnatullah telah menentukan bahawa masyarakat Malaysia penuh dengan kemajmukannya. Ini Sunnatullah yang telah ditentukan. Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi yakin akan berlaku sesuatu kepada parti berkenaan selepas pilihan raya umum ke-15 nanti dengan wujudnya Perikatan 3.0 dan bukan lagi Perikatan Nasional yang mentadbir negara hari ini. Bercakap semasa wawancara program 75 tahun Jubli Intan, anjuran UMNO Online, Ahmad Zahid dipetik oleh portal Agenda Daily sebagai memberi bayangan bahawa akan wujud satu jajaran politik UMNO bersama PKR dan DAP. Kedinamikan politik pasti berlaku. Saya lihat, saya bukan seorang nujum politik tetapi saya yakin
kalau mahu disebut hala tuju atau kedinamikan itu. Kita lihat selepas PRU15 sama ada ia akan diadakan dalam waktu terdekat atau dalam tempoh yang hanya Allah Ta'ala saja tahu. Kerana kalau mengikut cukup tempoh pilihan raya adalah pada tahun 2023, pada ketika itu saya hampir pasti bahawa akan ada sesuatu yang akan berlaku kepada UMNO sebagai sebuah parti induk orang Melayu dan Islam, di mana ketika itu akan ada Perikatan 3.0 bukan Perikatan Nasional. Katanya jajaran baru itu tidak melibatkan Perikatan Nasional yang sekarang ditunjangi oleh Bersatu, pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, PAS, Barisan Nasional, UMNO serta beberapa parti di Sabah dan Sarawak. Presiden UMNO itu walau bagaimanapun tidak mendedahkan parti-parti yang akan bersama dalam gabungan baru itu. Zahid berkata penubuhan parti Perikatan dahulu juga tidak statik sifatnya dan ia berubah mengikut perubahan politik semasa. Kita harus melihat kewujudan parti politik yang merupakan payung bukan sahaja kepada UMNO tetapi sebagai parti-parti komponen ketika itu tidak merupakan sebuah gabungan yang statik. Betulnya apabila Barisan Nasional diwujudkan, ia merupakan Perikatan 2.0. Jadi ini merupakan langkah yang baru di mana kita lihat Sunnatullah telah menentukan bahawa masyarakat Malaysia penuh dengan kemajmukan. Katanya sebelum ini tular bahawa beberapa pemimpin parti mendakwa Zahid sedang berusaha untuk membawa UMNO bersama PKR dan DAP. Zahid bagaimanapun menegaskan parti itu tiada sebarang rundingan dengan mana-mana pihak, sekaligus menafikan apa yang didakwa. Malah Mesyuarat Agung UMNO yang lalu juga mengambil pendirian parti itu masih kekal dan muktamad, iaitu tidak menerima Anwar Ibrahim, DAP atau Bersatu.